Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah, hari ini masih lagi kita dapat teruskan PDPR Matematik tahun 1. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk tolak mudah. Okeylah, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tajuk tolak mudah. Jadi cikgu terus kepada contoh soalan. Kita akan terus tengok macam mana kita nak jawab soalan yang ada tolak mudah. Jadi pertama sekali bila ada tolak mudah, pertama sekali kita akan tengok dulu ayat matematik. Ayat matematik dia contohnya cikgu bagi 27 tolak 14 sama dengan apakah jawapannya. Jadi kita perlu selesaikan. Bila soalan macam ni, nombor besar kan. Jadi kita tak cukup kalau nak guna jari, lambat lah kalau nak guna lidi satu-satu tu kan. Boleh juga kita guna lidi, tapi ada caranya. Jadi bila kita tengok soalan macam ni, kita boleh guna bentuk lazim ya. Cara nak buat bentuk lazim sama juga macam kita kira operasi tolak. Pastikan kamu buat garis pembahagi ni. Untuk kamu tulis nilai pu dan sa. Tuliskan pu dan sa. Puluh dan sa. Cikgu nak kamu buat ni supaya kamu tak tersalah masukkan nombor, tak tersalah tolak nanti ya. Pu dan sa. Lepas tu kita dah buat dah bentuk lazim. So kita nak masukkan nombor yang pertama. Nombor yang pertama iaitu nombor 27. Jadi macam mana nak masukkan nombor 7 di mana? 7 ni sa. 7 sa di belakang, sa di sini, pu di hadapan, 2 di sini. Jadi kita masukkan nombor 7, 2. Masukkan nombor dari belakang, tak apa. Kemudian kita tulis simbol tolak. Jangan lupa tulis simbol. Selalu anak murid cikgu selalu lupa tulis simbol. Jadi cikgu tak tahu awak ni buat tambah ke, buat ke tolak ke, tiba-tiba dah dapat jawapan. Tak boleh Jangan lupa buat simbol. Kemudian masukkan nombor yang seterusnya 14. Masukkan dari belakang. Masukkan dulu nombor 4. Kemudian 1. Dia sama juga bila kita nak tolak, kita kena tolak daripada bahagian rumah sa. Jadi cikgu highlightkan bahagian rumah sa ni, cikgu warnakan dekat awak supaya awak lebih nampak sikit kan. Jadi saya warnakan dengan warna hijau ni. Tapi kamu dalam buku tak payahlah warna. Ni supaya kamu nampak saja. Jadi kita selesaikan dahulu pada bahagian sa. Sa. Jadi pada rumah sa kita tengok ada nombor apa? Ada nombor 7 dan 4. Maksudnya di sini 7 tolak 4. Jadi 7 tolak 4 kita boleh nak guna jari. Kalau guna jari, naikkan jari 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tolak 4. Tolak 4. Bila tolak, kita tutup jari. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal berapa jari? 1, 2, 3. Itu jawapan dia. Jadi 7 tolak 4. Jawapannya adalah 3. 3. Jawapan dia adalah 3. Dah selesai pada rumah sa. Kita beralih pula pada rumah pu. Kita tengok pula pada bahagian rumah pu. Pada bahagian rumah pu ada nombor 2 dan 1. Maksudnya di sini 2 tolak 1. Jadi 2 tolak 1 senang saja. 1 dah jawapan dia. Jadi 27 tolak 14. Jawapannya adalah 13. Baiklah, jom kita tengok contoh yang kedua sebelum kita buat latihan dalam buku aktiviti matematik jilid 1. Saya bagi contoh lain pula kita nak buat contoh soalan. Contoh soalannya, cikgu bagi contoh soalan dia, contoh mudah-mudah saja. 38 tolak 23. Kali ni nombor lebih besar sikit daripada nombor tadi 38 tolak 23. Cikgu, besarnya nombor, macam mana kita nak tolak ni? Jangan risau. Buat je guna bentuk lazim. Senang saja. Macam mana mula-mula lepas dah kita buat dah garisan pu dan sa ni. Kemudian masukkan nombor yang pertama. Nombor yang pertama dalam ni adalah nombor 38. Macam cikgu cakap tadi.
mula masukkan daripada belakang nombor 8. Sebab apa? Sebab kalau yang murid kelas cikgu dia tahulah, cikgu selalu nyanyi sa di belakang, puluh di hadapan ni, di belakang ni, yang ni 8 masuk sa, 3 kat depan. Bila kita nak tulis dalam bentuk lazim, nombor dia kita tulis dari belakang. Okey? Kenapa cikgu suruh tulis dari belakang? Sebab supaya nanti bila awak masuk darjah 2, 3 ni, nanti nombor dia lebih besar. Jadi awak tak tersilap nak masukkan nombor dalam rumah pu dan sa tu Okey, 38 kita dah masukkan. Kemudian tulis simbol tolak. Kemudian masukkan nombor yang seterusnya, iaitu nombor 23. Tengok cikgu tulis daripada belakang Okey. Jadi bila dah selesai masukkan ayat matematik ke dalam bentuk lazim, kita dah boleh kira. Kira yang mana dulu? Kira pada rumah sa. Tadi tengok pada rumah sa ada nombor 8 tolak 3. 8 tolak 3. Okey. Awak boleh kalau nak kira guna jari, 8 tolak 3, kita kira 8 di jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak 3, tolak 1, 2, 3. Dapat jawapan 5. Okey, tapi kalau tak nak guna jari, awak nak guna lidi pun boleh. Macam mana nak guna lidi? Okey, jom cikgu tunjukkan. Okey, nombor yang di atas tu 8 kan. Jadi kita buat lidi kat sebelah dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tolak 3. Jadi kita kena tolak 3. Bila kita tolak, kita pangkah. Pangkah sebanyak berapa? Kita pangkah 3. Sebab 8 tolak 3 kan. Jadi kita pangkah 3. 1, 2, 3. Jadi jom kita kira berapa lidi yang tinggal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 bakinya adalah 5. 8 tolak 3 jawapan dia 5. Okey, kita tengok pula bahagian pu. Sebab bahagian sa tadi kita dah selesaikan. Okey, pu. 3 tolak 2. 3 tolak 2. Jadi kalau nak guna lidi, okey, tengok nombor yang pertama 3. Jadi buat lidi 3 kat sebelah tu. 1, 2, 3. Tolak 2. Jadi kita pangkahkan 2. 1, 2. Jadi tinggal berapa lidi yang tak dipangkah? Tinggal 1. Jadi jawapan kat sini 1. Senang je. 38 tolak 23 dah dapat dah. Jawapan 15. Mudah kan? Okey, baiklah, jom kita nak tengok pula soalan latihan dalam buku aktiviti matematik jilid 1, muka surat 97. Okey, jom kita tengok soalannya berbunyi dalam muka surat 97 Okey, soalan dia berbunyi, tolak mudah. Tandakan X objek yang ditolak. Tulis jawapan. Untuk soalan 1 ni, dia tak gunakan lagi bentuk lazim. Sebab dia dah bagi gambar, jadi awak hanya perlu kira pada gambar. Soalan ni senang je. Saya bagi satu contoh je lah ya. Okey. Huruf A, ayat matematiknya berbunyi 26 tolak 4. Jadi ruang kosong yang perlu kita isi. Okey, jadi dia dah bagi dah gambar dekat awak sebanyak 26 belon. Kemudian kita pangkahkan 4. Yang dipangkah tu adalah nombor yang yang diminta untuk ditolak Tolak 4. Jadi kita pangkahkan 4. Kat sini dia tolong pangkah dekat awak. Jadi awak kira je berapa baki belon yang tak dipangkah. Okey? Okey, itu soalan huruf A. Kita kira lah sama-sama, kita buat soalan A ni sama-sama Okey, tengok ada berapa belon yang tinggal. Setelah dipangkah tu, kita kira belon yang tak dipangkah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu ikat ni ada 10 belon. Jadi satu ikat lagi ni pun ada 10 belon. 10, 20. Kemudian 21, 22. Jadi 26 tolak 4, jawapannya adalah 22. Okey, seterusnya tengok huruf B. Soalannya berbunyi 34 tolak 3. Jadi dia dah bagi gambar kat awak. Okey, gambar ni nombornya adalah 34. Bilangannya adalah 34. Dia minta kita tolak 3. Jadi kita pangkahkan sebanyak 3. Jadi kita pangkah 1, 2, 3. Okey, jadi 34 tolak 3. Kita kira baki Lego yang tak dipangkah. Okey, jadi awak cari jawapan A, B, C, D. Itu mudah saja. Okey, jadi saya nak fokus kepada bentuk lazim Hari ni kita nak fokus pada bentuk lazim. Okey, nombor 1 tu boleh buat sendiri kan? Okey. Okey, soalan nombor 2 huruf A dia bagi soalan 19 tolak 7. Jadi kita nak kira macam mana? Kita kira dalam bentuk lazim. Okey, dalam bentuk lazim ni dia dah bagi dekat awak, tapi dia tak buatkan garis pu dan sa. Jadi tolong buat. Okey, pu
dan sa. Buat macam cikgu buat ni. So kita tulis sini pu, sini sa Okey, kemudian cikgu kata dah tadi selesaikan pada bahagian sa dahulu. Jadi kita tengok pada bahagian sa dahulu. Jadi cikgu warnakan kat sini sa supaya awak nampak sikit. Okey, ni adalah sa. Okey, kita kira daripada sa dahulu. Pada tempat nilai sa, nilai tempat sa ada nombor 9 tolak 7. 9 tolak 7. Jadi kita boleh guna jari. Angkat jari 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 disuruh tolak 7. 9 tolak 7. Tolak, kita turunkan jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tinggal 2. Jadi jawapannya kat sini adalah 2. Okey, kemudian kita tengok pada rumah pu. Rumah pu 1 tolak tak ada nombor. Jadi maksudnya di sini bila 1 tolak tak ada nombor, maksudnya kita bawa dia ke bawah. Jadi tinggal 1 kat sini. Jadi jawapannya 19 tolak 7. Jawapannya adalah 12. Kita tengok pula pada huruf B. Soalannya 28 tolak 3. Ayat matematiknya. Jom kita tukarkan kepada bentuk lazim. Jadi dekat sini dia tak tolong buatkan bentuk lazim. Jadi awak kena buat sendiri. Dalam bentuk lazim kena ada apa? Kena ada petak pembahagi. Kemudian tulis pu dan sa. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, buat pembahagi. Kemudian tulis pu dan sa. Okey, macam tu. Kemudian barulah kita masukkan nombor yang dia minta. Okey, 28 tolak 3. Jadi kita masukkan nombor yang pertama dulu. Nombor 28. Kita boleh tulis 8, 2 tolak 3. Sebab inilah cikgu suruh kamu tulis dari belakang. Sebab bila ada nombor yang 1 digit macam ni, kita nak letak pada nilai pu ke nilai sa. Bila 1 digit, maksudnya digit itu adalah nilai tempat dia adalah sa. Jadi tulis di tempat sa, di belakang. Kalau ada 1 nombor pun, kita start dari belakang juga. Maksudnya dia di belakang lah rumah dia, 3. Okey? Okey, supaya kita tak tersalah tulis 3 ni dekat puluh. Sebab tu cikgu suruh bila tulis nombor, tulis dari belakang. Okey, so sekarang kita dah boleh selesaikan daripada rumah sa dahulu. Jadi pada rumah sa ada nombor 8. 8 tolak 3. Jadi kita angkat jari sebanyak 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tolak 3. Tutup jari 3. 1, 2, 3. Jadi tinggal berapa? Tinggal seluruh jari dekat satu tangan ni. Maksudnya ada 5 jari. Jadi 8 tolak 3. Jawapannya adalah 5. Okey. Tengok pula pada rumah pu. Tinggal 2. 2 tolak apa? Tak ada nombor kan? Jadi kita bawa turun. 2. Jadi 28 tolak 3. Jawapannya adalah 25. Okey. Jom tengok pula huruf C. Soalan dia 36 tolak 2. Jadi kita masukkan ke bentuk lazim. Buat bentuk lazim. Bentuk lazim ada pu dan sa. Jadi kita tulis pu dan sa. Kemudian kita masukkan nombor. Cara nak masukkan nombor. Masukkan nombor yang pertama dulu. Tulis nombor dari belakang. Masuk pada rumah sa. 6, 3. Kemudian tulis simbol tolak. Tolak 2. Jadi 2 tu masuk dari belakang dulu. Dia duduk dekat rumah sa. Jadi kita tengok nak selesaikan. Kita selesaikan pada rumah sa dahulu. Jadi pada rumah sa ada nombor 6 tolak 2. Okey, kali ni cikgu tak nak guna jari, cikgu nak guna lidi pula. Jadi jom kita kira sama-sama lidi. Okey, 6 tolak 2. Jadi kita tengok nombor yang atas dia 6 kan. Jadi kita buat lidi sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolak 2. 6 tolak 2. Jadi kita pangkah 2. 1, 2. So kita kira berapa lidi yang tinggal. 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini jawapannya adalah 4. Okey, dah siap rumah sa, kita buat rumah puluh. Pada rumah puluh ada nombor 3. Tolak tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa senang. Kita bawa je terus turun ke bawah. Jadi jawapan 36 tolak 2. Jawapannya adalah 34. Okey.
Boleh? Huruf D. Cuba buat sendiri. Sama je kaedah dia macam tadi. Okay? Jangan lupa buat bentuk lazim. Ada rumah pu dan sa. Okay? Baiklah, jom kita tengok pula pada muka surat 98. Soalan dia berbunyi aktiviti 2. Tolak. Okey, sama juga macam tadi. Kita tolak. Cumanya yang ini dia dah tak bagi ayat matematik. Dia bagi bentuk lazim je. So, kita terus kira dekat situ. Tapi dia tak bagi bentuk lazim yang ada tulis nilai pu dan sa. Jadi, cikgu nak awak buat tu Buat garis pu dan sa Contoh macam cikgu buat ni. Buat garis pembahagi. Okey, kemudian kita tulis pu sa. Okey. Buat dekat setiap huruf. Supaya senang nanti awak nak tolak, awak nampak. Oh, ini rumah pu, ini rumah sa. Okey. Okey. Macam ni cara dia. Senang saja buat garis pembahagi untuk bentuk lazim. Okey, cikgu buat sampai C. Cikgu akan tunjuk contoh sampai C saja. D, E, F, G, H. Awak buat sendiri Senang je kan tolak mudah ni. Okey, tengok huruf F pula dah. Huruf A, soalan dia berbunyi 29 tolak 4. Jadi, bila bentuk lazim, macam cikgu cakap tadi, kita kena tolak daripada bahagian rumah sa dahulu. Okey, jom kita tengok pada rumah sa ada nombor 9 tolak 4. Jadi, macam mana kita nak tolak? Guna jari 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey? 9 tolak 4. Bila tolak, kita turunkan jari. Sebanyak berapa kita nak turunkan jari? Sebanyak yang dimintalah. 9 tolak 4. Jadi, kita kena turunkan 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa jari? 5. Jadi, inilah jawapan dia. 9 tolak 4. Jawapannya adalah 5. Okey, kita tengok pula pada rumah pu. Pada rumah pu ada nombor 2 tolak. Yilek, tak ada apa kat bawah ni. Jadi, senang saja bila tak ada apa-apa. 2 tak ada tolak, tak ada apa-apa. Kita bawa nombor 2 ni ke bawah. Jadi, jawapan di sini adalah 2. Okey. Seterusnya, kita tengok pula huruf B. Huruf B, soalan dia 44 tolak 12. Jadi macam biasa, kita jawab dulu pada bahagian sa. Okey, sa ada nombor 4 tolak 2. Jadi 4 tolak 2 tolak 1 tolak 2. Tinggal berapa? Tinggal 2. Jadi 4 tolak 2 jawapannya adalah 2. Kemudian kita tengok pula pada bahagian rumah pu ada 2 nombor kat sini. Okey, 4 tolak 1. Jadi sama juga kaedahnya. Kita buat guna jari, kira kita angkat jari sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tolak 1 dia kata. Tolak 1. Jadi turunkan 1. Tinggal berapa jari kita? 1, 2, 3. Jadi jawapan 4 tolak 1 jawapannya adalah 3. Okey, kita tengok pula pada huruf C. 56 tolak 41. Sama juga, kita kira daripada bahagian sa dahulu. Jadi pada bahagian sa ada nombor 6 tolak 1. Kira dengan jari, kita angkat jari sebanyak 6 dahulu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, dia kata 6 tolak 1. Tolak 1. Jadi tinggal berapa? 5. 6 tolak 1 jawapannya adalah 5. Okey, dah siap pada bahagian sa. Kita tengok pula pada bahagian puluh. Ada nombor 5 tolak 4. 5. Kita angkat jari 5. 1, 2, 3, 4. 5. Tolak 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal berapa? 1. 5 tolak 4. Jawapannya adalah 1. Jadi jawapannya 15. Senang saja kan? Boleh buat? Okey, selamat mencuba jawab yang tadi daripada muka surat 97 sehingga 98. Okey, terima kasih kerana tonton video PDPR pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.